Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sufi Iqbal bin Muhammad Noor. Pada hari ini saya akan menyelesaikan tugasan kod subjek BMMB 1074 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Saya akan menerangkan tentang peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Terdapat dua tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu. Pertama, Za'bah, dan yang kedua, Tun Dr. Ismail Abdul Rahman. Baik, bahasa Melayu adalah bahasa yang kaya dengan sejarah, budaya dan pengaruh luar yang telah berkembang lebih dari 1000 tahun. Bahasa ini bukan hanya digunakan oleh masyarakat Melayu di Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan Selatan Thailand, tetapi juga merupakan salah satu bahasa yang penting dalam konteks geopolitik Asia Tenggara. Sejarah bahasa Melayu tidak hanya mencerminkan perkembangan linguistiknya, tetapi juga perbuatan sosial, politik dan budaya di rantau ini. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan Malaysia dan juga salah satu bahasa utama di Asia Tenggara. Bahasa Melayu mencerminkan peranan yang sangat penting dalam membentuk identiti budaya, memupuk perpaduan serta dalam pelbagai aspek kehidupan seharian, termasuk pendidikan, sastera, politik dan ekonomi. Memartabatkan bahasa Melayu bukan sahaja usaha untuk memelihara warisan budaya bangsa tetapi juga untuk memastikan bahawa bahasa ini terus relevan dan berkembang selaras dengan kemajuan zaman. Dalam konteks Malaysia, memartabatkan bahasa Melayu adalah langkah strategik dalam memupuk perpaduan masyarakat berbilang kaum dan mengukuhkan jati diri negara. Baik, tokoh pertama, Za'bah. Za'bah atau nama sebenarnya Zainal Abidin Ahmad dilahirkan di kampung Bukit Kerdas, Jempol, Batu Kikir, Negeri Sembilan pada 16 September 1895. Bapanya Ahmad Ibrahim, insan yang mementingkan agama dan pendidikan. Ibu Za'bah bernama Intan Awaluddin. Za'bah, beliau merupakan seorang sastrawan dan pemikir Melayu berketurunan Bugis dan Minangkabau, serta seorang cendekiawan Melayu yang dihormati dan hampir 40 tahun aktif dalam kegiatan penulisan dan penterjemahan. Za'bah merupakan seorang anak kampung yang berjaya meletakkan dirinya sebagai seorang tokoh yang terkemuka dalam sejarah Malaysia. Beliau juga merupakan seorang yang gemar membaca, menulis dan mengarang. Selain itu, beliau juga seorang yang tabah, bersemangat patriotik dan kental dalam perjuangannya, tidak kira dalam bahasa, agama dan politik. Beliau memperoleh gelaran pendeta iaitu pada tahun 1956 semasa beliau mengetuai Kongres yang penting bagi bangsa Melayu iaitu Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga. Beliau merupakan sarjana Melayu yang pertama yang menghasilkan huraian tata bahasa Melayu yang lengkap dan mendalam seperti meletakkan asas sistem bahasa Melayu baharu baik dalam bidang ejaan, tata bahasa Melayu mahupun retorik. Seterusnya, peranan. Za'bah sangat dikenali kerana usaha beliau dalam memurnikan dan memperkaya bahasa Melayu, terutamanya dalam mencipta istilah-istilah baru yang lebih tepat, praktikal dan sesuai dengan tuntutan zaman. Beliau menyedari bahawa bahasa Melayu yang pada masa itu banyak dipengaruhi oleh bahasa asing, terutamanya bahasa Inggeris dan bahasa Sanskrit. Ia memerlukan penyesuaian untuk memastikan ia dapat berkembang dan digunakan dengan lebih baik dalam pelbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan, pentadbiran dan sains. Za'bah memainkan peranan yang amat penting dalam penyusunan tata bahasa dan sistem ejaan bahasa Melayu pada masa itu. Bahasa Melayu tidak mempunyai satu ejaan tata bahasa dan ejaan yang konsisten dan ini menyebabkan kekeliruan dalam penggunaan bahasa sebagai seorang yang berpendidikan tinggi dan berwawasan jauh. Za'bah berusaha membentuk sistem yang lebih sistematik dan mudah difahami oleh rakyat. Seterusnya, pemikiran. Za'bah memandang bahasa Melayu sebagai simbol penting dalam membentuk jati diri bangsa Melayu dan negara Malaysia. Pemikirannya sangat berfokus pada peranan bahasa sebagai alat untuk mengukuhkan perpaduan dan identiti negara, terutamanya dalam masyarakat yang berbilang kaum. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu sebagai penghubungan antara kaum.
Zakbar menyadari bahawa bahasa Melayu adalah bahasa pengantar utama yang dapat menyatukan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik dan budaya. Dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan kebangsaan, beliau berpendapat bahawa masyarakat Malaysia boleh membina kesefahaman dan persefahaman yang lebih baik antara kaum. Seterusnya, perpaduan nasional dalam karyanya, Zakbar menekankan bahawa perpaduan negara boleh tercapai melalui penggunaan satu bahasa yang digunakan oleh semua rakyat, tidak kira latar belakang, etnik dan budaya. Ini membuatkan kehadiran bahasa Melayu sebagai salah satu elemen penting dalam membentuk identiti nasional Malaysia. Tokoh kedua, Tun Dr. Ismail Abdul Rahman. Allahyarham Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Rahman dilahirkan dari keluarga pada 4 November 1915 di Johor Bahru, Johor. Beliau menerima pendidikan awalnya di Sekolah Bukit Zaharah, Johor Bahru dan kemudian di Maktab Inggeris Johor Bahru. Setelah tamat pengajian peringkat menengah, beliau melanjutkan pelajaran ke Kolej Perubatan King Edward di Singapura dari tahun 1935 hingga 1937. Semasa usia beliau menjangkau 28 tahun, beliau meneruskan pengajian dalam bidang perubatan di University of Melbourne, Australia. Berkat usaha yang tidak jemu, beliau muncul sebagai anak Melayu yang pertama mendapat ijazah doktor perubatan dari universiti tersebut pada tahun 1945. Beliau telah berkahwin dengan Tuh Puan Rashikin binti Abdul Muhammad Seth dan dikurniakan 6 orang cahaya mata, 4 lelaki dan 2 perempuan. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 2 Ogos 1973 jam 10 malam di rumah beliau di Kuala Lumpur semasa beliau berusia 58 tahun. Peranan. Selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, negara Malaysia yang baru dibentuk oleh pelbagai kaum dan etnik memerlukan satu bahasa yang boleh menyatukan rakyatnya. Tun Dr. Ismail adalah seorang pemimpin utama yang menyokong penuh usaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Walaupun ada cabaran daripada pelbagai golongan yang ingin mempertahankan bahasa ibunda mereka masing-masing, dalam perundingan mengenai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, Tun Dr. Ismail memberi sokongan penuh kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pada masa itu, wujud kebimbangan di kalangan masyarakat bukan Melayu tentang masa depan bahasa mereka. Tetapi, Tun Dr. Ismail menegaskan bahawa bahasa Melayu adalah simbol perpaduan negara yang akan mengatasi perbezaan etnik. Tun Dr. Ismail memahami bahawa untuk memastikan bahasa Melayu benar-benar dapat dimartabatkan, beliau perlu memastikan bahasa Melayu digunakan secara meluas dalam pentadbiran negara. Oleh itu, beliau menyokong langkah-langkah untuk memperkenalkan dan memperkukuh penggunaan bahasa Melayu dalam sektor kerajaan dan unsur rasmi. Seterusnya, pemikiran. Pemikiran pertama Tun Dr. Ismail adalah tentang peranan bahasa Melayu sebagai alat penyatuan bangsa. Dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum, beliau sedar bahawa bahasa merupakan unsur yang penting dalam menghubungkan masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Bahasa Melayu sebagai alat penyatuan. Tun Dr. Ismail berpendapat bahawa bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa yang mampu menyatukan rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang etnik atau agama. Beliau melihat bahawa dalam negara yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India dan pelbagai etnik lain, bahasa Melayu adalah penghubung yang dapat mengatasi perbezaan dan mencipta identiti bersama. Bahasa Melayu dalam Perlembagaan Negara. Dalam Perlembagaan Persekutuan 1957, beliau memainkan peranan penting dalam memastikan bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Ini menjadikan bahasa Melayu bukan sahaja sebagai alat komunikasi harian, tetapi juga sebagai simbol perpaduan bangsa dan kewarganegaraan Malaysia. Seterusnya, persamaan peranan kedua-dua tokoh. Persamaan. Kedua-duanya berkongsi matlamat yang sama dalam memartabatkan bahasa Melayu. Mereka melihat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan alat penyatuan bagi rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Zakbar melalui karyanya memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan, pentadbiran dan kehidupan seharian serta menyokong Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memurnikan dan memperkaya kosakata bahasa. Tun Dr. Ismail pula sebagai pemimpin negara selepas kemerdekaan berperanan penting dalam mengukuhkan bahasa Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 sebagai bahasa rasmi negara dan mendukung penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan pentadbiran,
pendidikan dan media. Kedua-duanya juga memberi sokongan terhadap penggunaan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa dengan memperkenalkan bahasa ini dalam dunia sastera dan pendidikan. Manakala Tun Dr. Ismail menggalakkan penggunaan dalam diplomasi dan hubungan luar negara. Pemikiran mereka saling melengkapi dalam usaha memastikan Melayu terus berkembang dan diperkasakan sebagai simbol identiti bangsa Malaysia. Kesimpulannya, memartabatkan bahasa Melayu adalah usaha yang sangat penting dalam memastikan bahasa ini terus kekal relevan, berfungsi sebagai identiti kebangsaan dan memainkan peranan utama dalam perpaduan rakyat Malaysia. Bahasa Melayu bukan sahaja sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai simbol warisan budaya, penyatuan bangsa dan pembangunan ilmu. Dalam memartabatkan bahasa Melayu, kita memperkukuh kesatuan sosial, memastikan akses pendidikan yang lebih inklusif serta membuka peluang untuk penyebaran ilmu dalam pelbagai bidang daripada sains hingga sastera. Selain itu, bahasa Melayu yang diperkasakan juga dapat membawa negara ke peringkat antarabangsa, memperkenalkan budaya dan identiti negara kepada dunia serta meningkatkan pengaruh dalam komuniti global. Oleh itu, memartabatkan bahasa Melayu bukan sahaja usaha untuk menjaga dan mengembangkan bahasa sendiri, tetapi juga untuk memperkukuh kesejahteraan dan keharmonian negara serta menjamin kelangsungan budaya dan identiti bangsa Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi.